أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan anugerahnya kepada kita, yang mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa akan nikmat itu dan sentiasa bersyukur di atas segala nikmat itu. Ya, Alhamdulillah, kita dalam keadaan sihat hari ini, masih diberi peluang ruang untuk sambung kelas pada pagi ini. Saya doakan bunda-bunda yang dikasihi Allah sentiasa sihat, ya, dan Allah SWT mempermudahkan urusan bunda hari ini insya-Allah. Dan kita doakan juga buat sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita sentiasa sihat juga hari ini dan dipermudahkan urusan lah. Hari ini ada lagi open house, ada lagi rumah terbuka kan, yang perlu dilunaskan. InsyaAllah semoga bermudah. Baik, bunda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Samalah, saya pun sihat. Semalam banyak betul penjemputan. Semalam banyak jadi dari pukul apa saya balik? Pukul 12. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan menyambung bacaan surah Ali Imran pada pagi ini. Sebelum itu suka untuk saya kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala yuhibbu man yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil. Satu hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Nabi SAW sabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu amat mencintai hamba-Nya yang membaca Al-Quran. Amat mencintai hamba-Nya yang membaca Al-Quran. Itu poin pertama lah. Maknanya perbuatan dengan kita membaca Al-Quran itu sudah mencapai makna kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah sebut sesungguhnya Allah amat mencintai mereka yang membaca Al-Quran. Tidak kiralah bacaan itu terangkat-angkat ke, bacaan yang banyak atau sedikit. Jadi asalkan kita baca, maka Allah SWT amat mencintai mereka itu. Kemudian Nabi SAW menyambung sedikit lagi hadis di belakang itu. Poin yang kedua, sekiranya kita baca itu Allah cintai, maka bacalah kama ghaddan kama unzil. Bacalah seperti mana yang telah diturunkan. Sebab itulah tuntutan untuk kita belajar tajwid itu penting. Tuntutan belajar tajwid itu penting. Inilah dalil kepada tuntutan belajar tajwid. Kerana tajwid ni maksudnya memperelokkan bacaan. Apa makna tajwid? Tajwid dari perkataan jawwada yujawwidu tajwid. Tajwid ni maknanya memperelokkan bacaan. Maka tugas kita untuk belajar tajwid adalah untuk memperelokkan bacaan. Itulah sebenarnya. Kan? Kalau kita belajar sains, kita nak jadi saintis, maka kita kena belajar ilmu-ilmu berkaitan subjek sains, kimianya, yang biologinya dan sebagainya. Jadi kalau kita nak belajar tentang Al-Quran,
nak tahu bacaan Al-Quran, maka antara alat ataupun medium yang perlu kita tahu dan belajar, tidak kira usia, adalah satu ilmu namanya ilmu tajwid. Itulah ilmu yang kita sedang belajar, ilmu tajwid. Kerana daripada bacaan Nabi SAW, bila mana Nabi SAW menyampaikan wahyu kepada para sahabat, pada ketika itu tak ada tajwid, tak ada nama tajwid. Idgham, ikhfa, tak ada. Dia terkemudian. Jadi apabila datang, bila banyaknya orang-orang yang ajam, yang bukan Arab masuk ke dalam Islam, maka menjadi masalah untuk membacanya. Lalu sahabat-sahabat, mungkin antara alim ulama yang dahulu yang besar pengembangannya, membentuk satu ilmu namanya ilmu tajwid untuk kita dapat membacanya sehingga hari ini. Besar jasa dan pengorbanan para sahabat dahulu. Mereka sentiasa memikirkan tentang umat. Jadi mereka ini membina satu ilmu, menyusun satu ilmu tajwid. Jadi dari mana dapatnya nama-nama dalam ilmu tajwid, seperti idgham, al-ghunnah, ikhfa haqiqi, izhar halqi, semua nama tu dibentuk daripada bunyi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka bila mana Nabi SAW setiap kali sampai pada huruf waw, mesti berlaku idgham ma'al ghunnah. Sebab tu nama itu mudah dihafal kerana bacaan adalah bacaan kita sama macam makna nama tersebut. Contoh idgham ma'al ghunnah, memasukkan dengan dengung. Jadi bacaannya macam itulah, kita masukkan dengan dengung. Izhar halqi, bacaan jelas. So kita jelaskan seperti mana tajuk tersebut. Ya Alhamdulillah, dalam kesempatan kita belajar tajwid, dalami tajwid untuk kita tahu cerita selok-belok pembentukan kalimah dalam Al-Quran, insya-Allah. Di samping tu boleh tadabbur. Tadabbur ni kita nak mendalami, menteliti, menghayati setiap kalimah kalamullah itu. Baik hadirin, benda-benda yang dikasihi Allah SWT, alhamdulillah, itu sedikit kongsianlah pada pagi ini. Jadi kita sambung kembali ayat keberapa? Ada yang masih ingat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, ayat berapa? 170, Ustaz. 170. Oh, kita nak habis dah. Muka surat 72. Kita ayat surah Al-Imran ayat ada 200 ayat. 170. 17. Okey. InsyaAllah. Okey, saya jemput 170, 171, 172. 3 ayat. Wal Khalidah, silalah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Fadli. Tahan. Dot tu jangan pantut. Fadli. Ulang balik Ustaz ya. Ulang boleh. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Yalhaqu bihim min khalfihim. Lam yalhaqu bihim min khalfihim Lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa fadlin
فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Baik, Alhamdulillah. Sadaqallahul Azim. Tahniah Bu Khalidah atas bacaannya. Cuma tadi yang pertama fadli, dot tadi cantik. Lepas dah betulkan tu, dijagalah pada ayat yang seterusnya. So dot tu macam itulah. Cuma hati-hati jangan tertebal fa. Fad. Min fad tak boleh. Fad. Fa. Dia mesti fa. Min fad. Fadli. Sebut fa macam biasa. Kemudian kemudian masa tahan tu, posisi tahan tu dekat tempat keluar huruf dot. Dekat mana tempat keluar huruf dot? Makhraj lidah letak dekat geraham gigi atas, kiri atau kanan. So fault, gigit ke apa kan? Fault li. Right. Cantik. Yang kedua, ayat 171, ayat yang hujung tu yudhi'u, kena jelas. Tu kena jelas sebab ada hamzah sebelah dia. Hati-hatilah. La yudhi'u aj. Jangan u-a. Kena u-a. Boleh. La yudhi'u aj. Yes, macam tu Biasa saya kalau baca, saya sampai ayat ni saya, yang mana susah-susah ni saya slow motion sikit lah. Saya baca slow. Sebab nak dapatkan sifat dia tu. Ya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 172. Pertama dekat kalimah berhenti min ba'di ma asabahumul qar. Ra tu tebal, qar. Jangan qar. Aywa, qar. Keluarkan angin dia. Yang penting bunyi lantunan sebelum akhir tu bunyi tebal, qa. Qar. Asabahumul qarh. Aywa, boleh. Okey. Dan yang terakhir sekali, bawah sekali, azim, jangan azim. Cuba baca, wattaqu, baca wattaqu. Wattaqu ajrun azim. Hati-hati azim. Jangan azim. Pasal tak? Biasa orang buat azim sebab nak dapat Allah tu kan. Saya faham nak dapat Allah tu. Tapi jangan lupa tu nipis azim. Sebab tu kalau tengok, kalau guru saya memang mulut dia memang struggle sikit lah. Sebab dia nak dapatkan huruf tu kan. Tapi kalau lama-lama kita dah expert, insyaAllah dia tak perlu sampai ni lah. Tapi untuk permulaan, saya pun, kita semua pun kena mulut kena main sikit lah. Azim. Ajrun azim. Boleh bunyi dia kan? Azim. Macam tu. Okay? InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Tugas saya tu lah. Saya lebih kepada fokus saya lebih kepada sebutan huruf sebenarnya. Ada pun tajuk sebenarnya kita dah pernah baca. Dah baca banyak kan. Cuma sebutan huruf ni kadang-kadang benda yang kita terlepas pandang sebab dah terbiasa buat. Betul, dah terbiasa buat. Okey. Cuba tengok ayat terakhir 172. Alladzina istajabu lillahi war rasul. Alif lam ar-rasul. Alif lam syamsiyah. Mimba. Iklab. Ba'di ma'a. Mad jaiz munfasil. Aywa. Qarh. Alif lam. Alif lam qamariyah. Alamat waqaf. Jaiz. Cantik. Bawah sikit, ujung sikit ajrun. Qalqala sughra. Run'a. Izhar halqi. Aywa. Azim. Man arid lisukun. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Khalidah.
Terima Baik. kasih Ustaz. Seterusnya sama 173, 174, 175. Puan Elis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان إنما يخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Sadaqallah. Alhamdulillah. Tahniah Melis, bacaan yang baik, alhamdulillah. Teruskan. Saya sentuh sikit beberapa perkara je lah. Yang pertama, ayat 173, masa menyebut kalimah Ain jadilah. Sebenarnya Tuan Elis, Puan Elis, Ain cantik. Wa ni'mal wakil tadi, cuma ayat wa ni'mal tadi tak ada. Wa ni'mal, dia tak ada tu. Tapi ayat yang seterusnya cantik. Ayat seterusnya ada juga Ain ni. Bi ni'matin kan. Itu clear, cantik. Mana buat macam tu. Ayat 174 tu kan, bi ni'matin, kena ada bi ada bunyi tu sikit. Kalau tak bunyi dia jadi macam hamzah, bi ni'mati, betul tak? Tukar dengan hamzah. Okey. Sifat ain macam tu, kena bi ni'matin. Okey. Yang keduanya kalimah dad, sama juga macam saya sebut tadi, dad mati jangan dipantul. Bukanlah pantul, jangan ada lebihan. 174. Fanqalabu min ni'matin minallahi wa fadlil lam. Boleh wafat, tak ada bunyi apa-apa lepas itu. Lepas tu bawah sikit, ujung tu sikit, ridwanallah wallahu dzu fadlin. Kena macam tu, kena tahan. Okey. Wah, cantik, alhamdulillah. Okey, yang lain tak ada masalah lah, insya-Allah. Okey, tengok ayat nombor 174. Sikit tajwid kita kongsi sama. Fanqa. Okey. Boleh? Baik, Puan Adis. Ayat 174 di permulaan ayat 174. Fanqa. Tengok bentuk dengung tu. Dengung yang memasukkan ataupun yang terapung tu. Ataupun saya sebut NG lah. Ini kalau terapung ikhfa. Kalau masuk idgham. Terapung. Lidah kita tu terapung. Terapung. So dia hukumnya ikhfa haqiqi, betul. Kalau mim mati ikhfa syafawi, kalau nun mati ikhfa haqiqi. Boleh. Okey, satu lagi. Nun mati ikhfa haqiqi. Kalau mim mati syafawi semua, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Boleh. Izhar syafawi. Senanglah kan? So yang selain itu semua nun. Okey, satu lagi. Bi ni'matim mi. Bi ni'matim mi. Kita masukkan huruf mim dan kita dengung kan.
Idgham al-gunah. Cantik. Idgham, makna idgham memasukkan. Kemudian ma'al gunah bersama dengung. Masukkan. Bi ni'mat. Tak boleh bunyi bi ni'matin, tak boleh. Kena masukkan dulu. Bi ni'matin baru dengung. Bi ni'matin. Okey. So jadilah hukum idgham ma'al gunah. Ma'al ni bersama-sama lah. Bersama-sama gunah. Tapi masukkan pada huruf yang kedua iaitu huruf mim. So nama dia idgham ma'al gunah. Senang je kan? Mudah tak? Mudah kan? InsyaAllah. Okay. Tapi lepas tu dia tanwin lah. So ma'al gunah lah. Kalau dia kalau dia mim mati, idgham syafawi. Tapi sekarang ni bukan mim mati, dia tanwin. So tanwin dan nun mati ni hukum dia sama. Okey. Okay, terima kasih banyak Puan Elis. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Baik, seterusnya 176. Saya jemput Puan Rohaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullahi syai'a. Allah syai'a. Boleh atas. Ya. Allah tu boleh atas. Innahum lan yadurruha syai'a. Yadurrullaha. Innahum lan yazurrullaha syai'a. Okey. Yuridullahu alla yaj'ala lahum khassa fil akhirah. Dengung sikit Puan Rohaya. Lahum Allah. Ada tanwin. Allah. Ambil balik. Alla yaj'ala. alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa azabun azim. Innal ladzina istarau al-kufra bil imani di iman boleh berhenti situ Ustaz? Boleh. Bil iman. Innal ladzina istarau al-kufra bil iman. Itu boleh terus ya? Lain sama. Lan yazurrullaha syai'a walahum azabun alim. Okey. Baik Puan Rohaya. Kita tengok sikit ayat 176. Okey, alhamdulillah. Pertamanya alhamdulillah ayat 176. Okey, bacaannya baik, cuma mungkin Puan Rohaya nak cepat-cepat. Laju sangat. Sebenarnya kalau ada mat yang panjang tu kan, Puan Rohaya panjangkan je. 2-3 harakat pun tak apa. Untuk belajar, untuk perbaiki bacaan kita, buat 3 harakat pun tak apa. Yang memang dah ada disebut dalam buku kan. Boleh 3 harakat. Untuk belajar. Tapi sebenarnya 2 harakat. Tapi untuk kita belajar, sebab kita nak dapatkan rentak tu. Sebab kita nak tengok huruf sebelah lagi kan. Nak tengok ada dengung tak dengung, ada panjang tak panjang. Jadi kita boleh baca. Khusus dalam dengung lah. Wala panjang sikit. Wala yahzunkal ladzina yusari'una. Okey. Pertama saya sentuh tentang berhenti waqaf pada kufr. Ayat berhenti kufr. Ra mesti kena bunyi yang sikit. Fil ayat 176 tu kan. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Dia tebal. Ra tu jadi tebal kerana huruf sebelum dan sebelum akhir bahagian depan. Okey, jadi kena tebalkan sikit. Kufr. Ya. Penting bunyikan ra tu sikit. Itu disiplin berhenti. Kita panggil disiplin berhenti dah dalam Al-Quran. Cara berhenti begitu. Okey, supaya para pendengar yang mendengar ayat tersebut dia tak faham ayatnya kuf sahaja. Dia ada kufr, ada ra tu. Okey. Itu pertama. Alright. Kemudian
Yang kedua tadilah hazza, dengung sebab ada tanwin bertemu fa. Okey. InsyaAllah. Kemudian 177 ayat huruf shin. Macam mana huruf shin? Sya kena senyum. Innal ladzina shin tafashi, penuhi ruang dalam. Innal ladzina cuba sebut. Innal ladzina Bunyi Innal ladzina ishtarawul. Kena slow sikit. Tarawul kufra. Pai depan wow. Innal ladzina ishtarawul kufra Kufra bil iman. Hati-hati, kufra jangan panjang. Kufra bil. Kena hati-hati. Kufra bil iman. Okey. Boleh? Cantik. Terima kasih. Kita tengok tajuk terus. Tajuk terus. Okey, tengok ayat bil iman. Sambung sikit. Layya. Layya. Pukul tengok cara dengung dia. Lay. Idgham. Masukkan ya kan. Betul. Ma'runa. Aywa, idgham. Dan masukkan ya. Betul. Alright. Terima kasih banyak Puan Rohaya. Terima kasih banyak atas bacaan tadi. Baik. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, seterusnya 178, 179. Puan Zaitun, persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليعلمكم على الغيب terus kita ulah li'akum وما كان الله ليعلمكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Baik, Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Okey, tahniah Puan Zaitun. Tahniah Puan Zaitun atas bacaan tadi. Okey. Sikit 178. Okey. Ketika menyebut kalimah wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul
Khairul. 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 Okey, hukum tu apa? Hukum tajwid. Hukum tajwid khairul li. Mana dia? Khairul. Tanwin. Khairul ni idgham bila guna. Okey. So, di sana berlakunya idgham kena panjang dua harakat. Panjang dua harakat juga. So, soal laju lah. Khairul li'am. Kena panjang. Tadi tak panjang sangat. Kena panjangkan dua harakat. Khairul li. Okey. Kena panjangkan. Semua hukum nun mati, mim mati panjang melainkan izhar. Melainkan hukum izhar. Hukum izhar saja. Okey. Alright. Kemudian ada sikit tadilah yang terlupa panjang tu. Kena hati-hati tengok numli yang ya kosong tak ada titik tu kan. Dia jadi mat. Dia jadi mat lah. So kena panjang. Okey. So itulah insya-Allah. So tajuk sikit. Okey, ayat yang sama 178 itu wala yahsabanna allazina kafaru Kafaru ni mat jaiz munfasil. annama numli lahum kha. Lahum ni izhar syafawi. Khair. Kalau berhentilah. Kalau berhenti Khair ni lin. matlin. Okey. Kalau sambung khairul li. Khairul kalau sambung khairul jadi idgham bila guna. Li'anfu. Ifa hakiki. Ikhfa haqiqi. Okey, tanda waqaf li anfusihim. Tanda wakaf jaiz. Boleh berhenti. Ujung Dan sikit. boleh sambung. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Waqaf apa tu? Tanda waqaf mat apa? Ithma. Ma iwat. Iwat. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Puan Zaitun. Alhamdulillah. Ustaz. Sama baik. Seterusnya 180, 181. Saya jemput Puan Wan Kintan. 182 sekali. Okey, sila. 180 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله Sambung je. وخيرا Sambung. Berhenti kat syarrul lahum. وخيرا لهم بل هو شر لهم Semula huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Di situ. وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم. Satu lagi. Zalika.
Dzalika bima qaddamat aydikum wa dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhalal wa annallahu laysa bidhallamin wa anna وأن الله ليس bidhall بظلام للعبيد. baik, sadaqallahul azim. Tahniah pemerintahan bacaan tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah tahniah. Okey, baik, insyaAllah Puan Kintan, satu perkara iaitu pada ayat 180 ketika waqaf akhir sekali, ta'maluna khabir, agak-agak ra tu tebal ke nipis? Agak-agak dia tebal. Khabir Daripada pengamatan, tebal. kenapa? Daripada pengamatan Puan Kintan, kenapa dia tebal? Khabir tu. Ada apa tu? Dhammah. Baik depan tanwin. Dhammah. Baik. Ada dhammah tu, betul ke? Alright. Jawapan dia nipis. Okey, bacaannya nipis. Okay. Yang penting bukan jawapan dia. Yang penting sebab. Okey, kita tengok kenapa dia nipis. Kalau berpandu kepada tanwin bagi depan ra tu tebal, betul. Dia tebal. Kalau disambung. Kalau bacaan ni sambung. Contoh, khabirul. Kalau sambunglah bacaannya. So ra ni dia tebal. Kalau sambung tebal, kalau matikan nipis. Okey, kalau matikan, so kita kena tengok belakang dia. Kalau belakang dia ada huruf ya, so dia nipis lah. Kalau belakang tak ada huruf ya, dia jadi nipis. Sebab konsep ni mudah. Bila kita waqaf, maknanya kita mensukunkan huruf akhir, betul tak? Mematikan huruf akhir. Betul tak, Puan? Ya. Betul So, bila kita waqaf, mana-mana huruf, mana-mana kalimah bila kita waqaf, mesti kita matikan hujung akhir. Mematikan huruf akhir. So, ra tu bila kita dah sukun, so tanwin tu berfungsi lagi tak? Tanwin tu, bagi depan tu. Oh, dah tak berfungsi. Tak berfungsi. Betul. Bila tak berfungsi, maka pertimbangannya kena tengok sebelum tu lah. Kalau ada huruf ya, dia jadi nipis. Kalau sebelum tu baris depan, baru jadi tebal. Kalau sebelum, yang penting sebelum. Jangan tengok ra tu sendiri sebab kita dah sukun. Okey? So nipis. So nipis macam mana? Khabir. Lagipun baris bawah, Ustaz. Betul. Lagipun baris bawah ya. Yes. Tapi kuat lagi dia lah. Biasanya sebelum tu ada huruf ya, dia jadi nipis. Walaupun sebelum tu baris atas. Sebab bertemu dengan ya je, dia jadi nipis. Okey? Oh ya. InsyaAllah. Alright. So nipis macam mana bacaannya? Khabir. Khabir. Ayuh. Cantik. Orang kita boleh buat. Okey. Tahniah. InsyaAllah. Baik, terus kepada tajwid sikit insya-Allah. Ayat 181. Laqad sa. Idgham. Laqad. Pantulan. Qalqalah. Apa kita? Qalqalah. Qalqalah apa ni? Sughra, kubra, akbar. Sughra, cantik. Sughra. Cantik. Sami'allahu qaulal ladzina qalu i. Tengok ombak dan hamzah bertemu tetapi dalam dua kalimah. Seorang qalu, seorang i. So, apa hukum dia? So, hukum dia qalu innallah. Mad. Mad jaiz munfasil. Qalu innallah ya Ustaz. Ya. Hukum dia mad jaiz Mad munfasil. jaiz munfasil. Kalau mak wajib, kalau mak wajib, tengok beza dia. Mad jaiz munfasil, ombak dan hamzah terpisah. Kalau mad wajib muttasil, ombak dan hamzah tu sekali. Contohnya apa?
Ayat seterusnya, innallaha faqirun wa nahnu aghniya'u. Nampak? Ombak dan hamzah aghniya'u dalam satu kalimah. Satu kalimah. Aghniya'u tu satu kalimah. Betul. Maka kalau tengok kedudukan pun agak rapat dengan alif. Yang berbanding tadilah. So dia jadi satu kalimah, so dia mak wajib. Boleh? Okey, tengok alamat. Wajib. Tengok alamat waqaf atas tu. Ada huruf mim. Mim, betul tak? Tu Maksudnya mesti berhenti. mesti berhenti. Dalam bahasa Arab disebut waqaf lazim. Waqaf yang kita Waqaf kena lazim. lazim. Lazimi berhenti. Lazimi berhenti. Untuk mengelak daripada tersalah makna. Alright. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Puan Kintan. Satu lagi. Bawah sikit. Ujung-ujung sikit. Bi ghairi haqq. Nak tanya tadi sebenarnya lupa. Bi ghairi haqq. Qalqalah apa tu? Biwari haq qalqalah akbar. Akbar. Sebab ada tanda syaddah. Okey. Ada tanda syaddah pada huruf qalqalah. Ketika waqaf kena baca macam mana? Haq. Tahan seketika. Bighairi haq. Ayuh. Terima kasih banyak Puan Kintan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, seterusnya saya jumpa Puan Rohana 183, 184, 185. Assalamualaikum Ustaz. 184, 185, 86. Sila. 183 ya Ustaz. 183, betul lah. 345. Salah sebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Pendek. Ha'ahida ilaina. Innallaha Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasul hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum. Jangan dengung. Natiu tak ada. Nati wabil. Macam biasa je. Nati wabil. Tak ada. Tak ada tanwin. Betul. Min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablik min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Sama lagi Ustaz. Sila. Nafsin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Iqatu kan? Ya. Iqatu ke ifatu? Baca iqatu Ifatul. Iqah. Ifatul. Iqah. Iqatul. Tak nampak Ustaz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul Azim. Tahniah ya Puan Rohana, bacaan yang baik, alhamdulillah. Cuma ada beberapa tersyasyul-syasyul tadi sikit kan. Tak nampak huruf Ustaz. Okay. Jadi terus kepada tajuk sikit, tengok ayat yang terakhir 185, kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah. Kul nafsin dha'iqatul maut. Mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Ombak dan hamzah tu tak boleh dipisahkan. Dia satu kalimah. Dha'iqah, kebetulan berlaku pertemuan ombak dan hamzah. So za tu yang ikut tu satu kalimah lah. Kemudian al-maut. Alif lam kamariyah, maut tu madlin. Madlin. Berapa harakat boleh madlin ni? 2, 4, 6. Macam mana nak beza antara madlin dengan ma'arif disukun? Kalau madlin ni ma'arif disukun, madlin ni dia huruf mad, lepas tu dia sebelum dia berbaris atas, lepas tu dia ada tanda mati. Okey, kalau madlin madlin lah, ma'arif. Ma'arif disukun tu dia huruf mad, dia terus macam mana ya? Baris dia ada selarilah dengan huruf mat tersebut. Baris selari. Tak ada tanda mati. Tak ada tanda mati. Dia sebab wujud tanda mati tu sebab tak selari. Katakan dia takdirkan maut tu, mim tu bagi depan. So dia jadi dihilang tanda sukun tu. Tanda sukun. Ya. Sebab dia mat berlaku, dia asli ni asalnya tak ada sukun. Waw tak ada sukun. Sebab tu baris dia 3. Atas, bawah, depan. Bawah, atas, depan. Kemudian kalau yang tak ada baris, dia jadi mat. Cerita dia. Kemudian kenapa ada sukun pula? Ada sukun ni baris tu tak sama. Maka dia letak sana sukun. Okey? Boleh? Alright. Okey, terima kasih. Terima kasih. Satu last. Terima kasih. Satu. Dunia. Awal sekali. Ujung sikit. Dunia. Nun mati. Dunia izhar mutlak. Izhar mutlak. Sebab tak mengikut kaedah dia lah. Okey. Nun mati berjumpa ya, dia tak mengikut kaedah yang lazim. Kaedah yang lazim, nun mati bertemu ya idgham. Kan? Tapi kita tak baca dui. Tapi itulah antara keajaiban Al-Quran ni. Kalau kita tak belajar pun izhar mutlak, kita akan baca dunia. Kita akan baca dui. Jaranglah saya tak dengar orang baca dui. Tak adalah. Orang akan baca dunia. Okay. Alright. Terima kasih banyak Puan Rohana. Terima kasih Ustaz. Baik, seterusnya Puan Zahariah. 186, 187. Ada tak Puan? Saya ke Ustaz? Ya, Puan Zahariah, apa khabar Puan Aminatul Zahariah? Zuhariah. Aminatul Zahariah kan? Alhamdulillah. Yang semalam tu bukan Aminatul Zuhariah. Yalah. Okey. Nama saya panjang. Oh ya. Okey. 186 ya Ustaz? 186, 187. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku azan katsira
Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih tahniah Puan Zahria atas bacaan yang merdu. Alhamdulillah. Kalau panjang sikit tu mungkin dah boleh tarik sampai atas tun tinggi tu. Okey, alhamdulillah Puan Zahria. Izinkan saya saya ada dua tempat sikit. Saya terdengar saya sentuh 186 ayat ujung sikit. Wa in tasbiru wa tattaqu. Saya terdengar watat. Saya terdengar bunyi kita mati. Jangan watat. Alih. Ada sikit angin. Angin tu kena buang. Okey, so watat Tak boleh. Bukan angin sikit Ustaz. Untuk syadah tak boleh. Kalau sukun boleh. Oh ya. Ini So syadah. watat. Aywa. Tasbiru wa tattaqu. Taku boleh. Kalau ta mati, ta tanda sukun tu boleh. Watat. So dia kalau syaddah ni memasukkan pada huruf tu sepenuhnya. Watat. Watat taku. Okey, insya-Allah. Okey, pertama. Yang keduanya huruf shin. Shin. Cuba jangan moncong sikit. Wa minal ladzina tengok saya. Shin ni tak perlu moncong, tak perlu ni sebab dia bukan huruf bibir dia huruf lidah. Senyum. Sengih. Wa minal ladzina asyraku. Seringai. Boleh. Wa minal ladzina asyraku. Yes, lagi cantik. Sebab dah teranung tadi kan. Lagi cantik. Contoh ayat 187 banyak huruf shin, ujung-ujung sikit. 187 ayat ujung-ujung. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim sebab senang dah. Washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma jangan yash. Jangan wash. Boleh. Washtarau. Jangan wash. Jangan. Washtarau. Okey. Washtarau. Boleh. Ustaz kena besarkan gambar Ustaz. Saya ke depan lagi. So kena senyum. Cuba jangan kita cuba bibir tu seringai. Saya sebut shin mati tu kan seringai je. Washtarau. Lama dia senang lah insya-Allah. Lagi jelas dan cantik sebutan dia. Okey. Jadi tahniah Puan Zahria, Aminatul Zuhariyah insya-Allah. Okey, salam suaminya. Salam suaminya. Okey, alhamdulillah. Ada yang semua dah baca rasanya. Ada yang tertinggal tak? Tengok sekali lagi. Okey, semua dah baca. So alhamdulillah, terima kasih banyak bunda yang dirahmati kasih Allah SWT atas kesudian menunggu sehingga ke hujung kelas. Dan alhamdulillah semoga dia memberi manfaat sedikit buat bunda untuk bekalan lah untuk
atau bekalan kita di waktu-waktu lain boleh baca secara bersendirian insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca doa sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Jadi terima kasih banyak bunda-bunda yang disayangi Allah SWT. Jumpa lagi, jangan putus asa belajar, insya-Allah. Saya doakan semuanya bersemangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Ustaz.